إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه شون والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وحق المحب إذا رجع من غفلته في لحظته أن يقبل على محبوبه ويشتغل بالعتاب ويسأله ويقول ربي بأي ذنب قطعته برك عني وأبعدتني عن حضرتك وشغلتني بنفسي وبمتابعة الشيطان فيستخرج ذلك منه صفاء الذكر ورقة قلب يكفر عنه ما قد سبق من الغفلة وتكون حفوته سببا لتجدد ذكره وصفاء قلبه. Dan adalah hak orang yang kasih akan Allah Ta'ala itu apabila ia kembali ingat akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian daripada lalainya akan Allah Ta'ala dalam sekejap mata sekalipun, walaupun kelalaian dia sekelip mata, ya, dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau kemudian daripada berbuat kesalahan akan Allah Ta'ala itu, hendaklah adalah ia berhadap kepada kekasihnya iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bimbang ia dengan mencerca bagi dirinya itu, dan memohonkan ampun ia akan Allah Ta'ala, dan berkata ia bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai Tuhanku, dengan apa dosa yang aku putuskan kebaikan daripada-Mu, dengan apa dosa yang aku putuskan kebaikan, mana apa dosa yang sebab aku boleh terlupa akan dikau, dan engkau jauhkan akan daku daripada hadrat-Mu. Terlupa je, ya, dirasakan macam satu kejauhan besar di dengan Allah Ta'ala. Dan engkau masyghulkan akan daku dengan diriku dan dengan mengikut akan syaitan, mana engkau sibukkan akan daku dengan sedemikian. Maka apabila ia mengadu halnya demikian itu dengan merendahkan diri kepada Ta'ala dan memohon ampun akan Allah, nasaya menimbulkan yang demikian itu akan suci hatinya, ya, bila dia menyesal begitu akan berlakulah bersih hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menyebutkan zikrullah, bahawa dia akan dapat memberi tumpuan kepada zikrullah dan melembutkan akan hatinya, maka menghapuskan ia daripadanya akan kesalahan yang dahulu, daripada mana lalainya itu bila dilakukan sedemikian. Dan adalah sebab kesalahan itu jadi sebab bagi membarui akan ingat akan Allah Ta'ala, dan adalah sebab kesalahan bila berlaku saja kesilapan, kemungkaran, kelalaian kita, jadikan sebab bagi membaharu akan ingat akan Allah Ta'ala, mana kita kena cepat pusing balik, dan adalah jadi sebab yang menyucikan akan hati, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tazakkaru fa idza hum mubsirun. Al-A'raf ayat 20, ayat 201. Bahawasanya adalah mereka yang takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu
apabila menyentuh makna mengenai akan mereka oleh syaitan, dan saya ingat mereka akan Allah Ta'ala. Apabila menyentuh berdepan dengan gangguan bisikan syaitan, terus kembali balik terus ke Tuhan cepat. Maka ketika itu adalah mereka melihat akan demikian itu semata-mata daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimatikan balik dengan tauhid yang sungguh, iaitulah dalam pandangan dia. Dia memandang balik semua itu adalah hakikat daripada Allah SWT, ujian kepada diri. Dan daripada kerana inilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa mahma lam yaral muhib illa al-mahbub wa lam yara syai'an illa minhu lam yata'assaf wa lam yashku wastaqbala al-kulla birrida wa alima anna al-mahbuba lam yuqaddir lahu illa ma fihi khairatuh. Dan manakala tiada melihat orang yang kasih akan Allah Ta'ala itu melainkan kekasihnya jua, serta itu dia dengan Allah Ta'ala, dan tiada ia melihat sesuatu itu melainkan daripada Allah, apa saja yang berlaku baik atau sebaliknya, hakikatnya daripada Allah. Sebab tidak ada benda boleh keluar daripada ta'aluk iradat dan kudrat Tuhan. Allah. Dan tiada melihat ia sesuatu itu melainkan daripada Allah Ta'ala. Nasaya ia tiada menyesal dan tiada duka cita dalam sebab luput sesuatu itu. Dan tiada yang mengaduh, dan tiada ia mengadukan kepada Allah sebab luputnya sesuatu itu, ya, dan berhadap kepada selain kelakuannya dengan redha ia akan Allah Ta'ala. Apa saja kelakuan kalau tak dikembali balik kepada Allah Ta'ala. Dan mengetahui ia bahawasanya kekasihnya, iaitulah Allah SWT, tiada memperbuat akan dia melainkan barang yang dalamnya itu kebajikan baginya. Semua itu ada hikmah ilahi maknanya. Itu alamat yang kelima. Adapun alamat yang keenam, tanda seorang tu cantik dan bersih mahabbah kasih dengan Tuhan, bahawa jangan ia sedap dengan berbuat taat akan Allah Ta'ala, dan tiada berat di dalam berbuat taat. Alamat yang keenam, bahawa jadi ia sedap dengan berbuat taat akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tiada berbuat di dalam taat itu, yang tiada berat. Jadi itu tengah dia bertanda kasih akan Allah. Ibadat dia rasa ringan dan merasa lazat, dan telah hilang daripadanya kesusahan berbuat taat. Susah, payah, berat, ya, tertekan rasa buat ibadat atau ada lagi. Sebab apa? Sebab telah dimatikan dengan cahaya mahabbah. Bila mahabbah pun terbuka dalam kalbi seorang, semua itu rasa ringan. Allah. Tanda yang keenam, bahawa jadi ia sedap dengan berbuat taat akan Allah Ta'ala, dan tiada berat dalam berbuat taat, dan telah hilang daripadanya kesusahan buat taat itu. Seperti kata setengah daripada ulama, kabatul lail 20 sanatan summa tana'amtu bihi 20 sanah. Telah aku bersusah-susah di dalam tiap-tiap malam kerana berbuat ibadat di dalam 20 tahun. 20 tahun aku buat ibadat berlawan, berat, dia rasa sempit, rasa malas, macam-macam, lawan 20 tahun. Kemudian aku bersedap dengan di dalam 20 tahun berikutnya. Kemudian taklah tukarkan, ya, tukarkan dapat buat 20 tahun dia lazat ibadat. Itu Tuhan hadiahkan hasil daripada dia sabar dalam menempuh ibadat tadi, ya, dengan berbagai-bagai rasa dia, ujian. Itu juga
Sabit Al-Bunani dia kata begitu, kena dapat baca Quran tu 20 tahun. Lepas tu aku dapat kemanisan Quran 20 tahun. Mana walhasil dia kena ada riyadah dan mujahadah, kesungguhan dia. Dan kata Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu rahimallahu ta'ala qaddasallahu sirrahu, apa kata dia, alamatul mahabbah dawamun nasyat wad'ubi alal ibadati bisyahwatin tufattiru badanuhu wala tufattiru qalbah. Artinya alamat mahabbah ialah dawamun nasyat. Tanda mahabbah tu apa? Kekal, rajin. Itu alamat kasih akan Allah Ta'ala. Rajin tu nasyat, semangat, sedap. Dan bersungguh-sungguh adatnya itu berbuat ibadat akan Allah Ta'ala dengan suka hatinya itu. Letih badannya tapi tidak letih hati. Badan biasalah, badan manusia fizikal sama saja. Dia orang alim, dia wali pun kalau lama berat dia rasa penat, tapi penat tu zahir je lah. Tengok dia letih, tapi rohani tak letih. Rohani dia sentiasa berlazat dengan Allah Ta'ala. Dalam keletihan pun dia dapat lazat. Bagi nakir dalam tu, bahawa dia kata walaupun nampak letih pada badan, letih kan, tapi hati tak ada. Dan kata setengah ulama, al-amalu alal mahabbati la yadkhuluhul futur. Itu semua alamat itu. Al-amal mana amal atau ibadah atas kasih akan Allah. Mana ibadat bila disertakan dengan qalbi dia mahabbah, kasih dan rindu kuat dengan Tuhan. Jawab dia, la yadkhuluhul futur, tidak masuk akan dia oleh letih, oleh jemu. Ya, futur letih tak masuk di kalbi dia tu. Ya. Pada badan biasalah dia buat banyak, oh penat kata tu, biasalah penat badan. Hati dia tak letih, hati dia hebat. Ya. Itu semua tanda-tanda daripada pengalaman pandangan aulia illahi ta'ala. Ya, tanda orang yang kasih kepada Ta'ala. Dan satu lagi alamat ketujuh bahawa adalah ia kasih sayang akan hamba yang muslimin dan benci pada orang kafir, iaitu seteru Allah Ta'ala seperti firman Ta'ala, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Suratul Fath ayat 29. Adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat benci atas orang kafir. Sebab apa kita benci? Kerana Allah, sebab dia adalah melawan Allah Ta'ala, musuh Tuhan. Zaman Mu'tasim, seorang perempuan berjalan muslimat, tiba-tiba dia ditiup kain, pakaian itu macam ternampak sikit aurat, diketawakan oleh orang kafir. Ya, orang kafir sorak kan dia nampak tu. Perempuan tu pun menyeru, wah Mu'tasim gitu. Wahai Mu'tasim, mana aku telah dihina. Mu'tasim hantar bala tentera. Hari ini bukan perempuan, nama Allah dia letak kat stokin. Ya, kurang hajar biadab. Kerajaan tak buat apa kan. Ya, ni kerajaan sui ni. Ya. Tapi laknatullah, hina agama, bukan hina individu, hina Tuhan kita kan. Tak ada tindakan apa. Patut pergi tangkap dia kan, patut pancung dia kepala. Tak ada pergi buang negara kan. Tutup dia kilang itu. Ya. Kurang hajar. Dia mencabar Tuhan. Ya. Tak ada rasa apa kan. Ni dia test kan. Dia menatang kapi lahanat ni tu lagi kerja dia. Dia cocok sikit kita senyap, cocok lagi senyap. Dia cocok ni. Ya, laknatullah syaitan besar. Tu menatang kapi. Binatang kapi ni taraf dia apa? Syarrad dawab, binatang paling jahat merangkak atau muka bumi tu. Tuang kapi tu taraf dia. Quran sebut tu. Tu ayat Quran. Inna syarrad dawab alladzina kafaru. Sesungguhnya binatang yang paling jahat merangkak atau muka bumi, lebih jahat daripada babi lagi, ialah orang kapi. Orang kafir itu lebih jahat, lebih hina daripada babi lagi. Ya. Tak ada rasa apa tuan. Nama Allah dihina tak rasa apa-apa, dan tak ada maruah pun orang Islam. Ya. Mana kuasa kamu yang kata kamu kata nak menyelamatkan agama Ta'ala? Pergi ambil tindakan, kita tangkap itu. Tutup kilang itu. Oh, kalau kilang orang Islam kenapa tak lesen, tutup. Seal. Bukan main lagi dan ini orang munafik macam tu dah gaya. Ya, jadi maruah pada orang kafir. Orang Islam tu tuan. Asyaddu
'alal kufar ruhama'u bainahum. Suratul Fath ayat 29. Sikap orang beriman tu dengan orang beriman, mereka apa? Kasih sayang, ada kemesraan. Dan orang kafir tegas. Bila berlaku terbalik, orang kafir lentuk, orang Islam kau main ni. Wah, tunjuk ni. Itu munafik aja. Itu sifat munafik. Inilah masalah. Dia bila bala macam ni datang, bala kalau turun kita pun kena kan. Al-bala ila nazala ammah. Bala bila turun semua kena, orang Islam pun kena kan. Ini masalah. Ya. Ini mungkar besar tuan. Mempermainkan Allah Taala, bukan main-main tu yang kecil. Kurang hajab biadab betul. Allah dahsyatnya. Dan lagi adalah mereka kasih akan orang yang berbuat taat akan Allah Taala. Kita cukup kaut keuntungan, kapilah hanat ni kan, dia mula ni. Dia menyakit. Sebab tu sejarah orang kafir duduk dalam negara Islam dia amankan. Tapi orang Islam kalau duduk dalam negara kafir aja dia tekan, dia hempit macam-macam. Ya, ini baru dia nak tepat buka dia punya apa kepala sikit, bukan main-main lagi sekarang. Kurang hajab, biadab lagi. Orang Islam kalau tak ada rasa, tak ada maruah kan. Ya, kalau tak ada rasa hati, tak ada maruah. Kau mati lagi baik kalau tak ada perasaan gitu. Ya. Orang Islam perempuan, orang Islam muslimah kena hina, dia panggil wah Mu'tasim, Mu'tasim hantar bala tentera kan. Ya. Ini bukan orang, bukan muslim, bukan Indo muslim, Tuhan kita. Allah Azza wa Jalla, ya. Itu hebat tentang ni, dahsyat dia orang kurang hajau. Dan lagi adalah mereka kasih akan orang yang berbuat taat akan Allah Ta'ala. Dan adalah mereka benci pada orang yang berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Ya, talil kita kasih pada seorang, kita kasih pada orang yang dikasih. Dan kita tidak menjatuhkan kasih pada orang yang dibenci oleh kekasih. Maka kekasih kita paling tinggi siapa? Huwallahu Ta'ala. Siapa yang Tuhan kasih? Orang mukmin. Ya, sebab mereka menerima ketuhanan, beriman dengan ketuhanan Allah Ta'ala. Adapun kafir dicabar ketuhanan Tuhan, dia tak. Allah Ta'ala tu tunggal, lagi sekutukan Tuhan dengan kayu, dengan batu yang diukir. Ya. Dan satu lagi kata Imam Al-Ghazali, wa bihi wasafallahu awliya'ahu izqal alladhina yukallafuna bihubbi kama yukallafu as-sabiyyu bisyai' wa ya'una ila zikri kama ya'wi an-nisr ila wakri yaghdabuna li maharimi kama yaghdabun namiru iza kharad fa innahu la yubali qallan nasu aw kathiru. Dan dengan dialah dengan yang tersebut itu mensifatkan Allah Subhanahu wa taala akan aulia, kekasih-kekasih dia. Kerana firman Allah Taala dalam hadis qudsi, maksudnya adalah mereka yang dipertanggungkan dalam hatinya dengan kasih akan daku. Mana orang-orang yang sedang diberikan Allah Taala dan dia sedang menanggung benda yang besar, yang berharga, itulah mahabbah akan Tuhan. Seperti dipertanggungkan kanak-kanak itu dengan satu yang dikasihinya, padahal tiada mencerai ia akan kekasihnya itu daripadanya. Ya, budak kalau dikasih apa dia punya apa mainan dia kan berang tidur dia bawa ni, kita ambil marah dia, melalak dia pegang apa tidur dia bawa, dan sentiasa hatinya itu bergantung dengan dia. Ya, siang malam diingatkan mainan dia tu macam budak. Maka kalau dengan Tuhan lebih daripada itu lagi. Ya, teman. Dan lagi adalah mereka itu berhimpun kepada tempat menyebut zikir akan daku. Majlis zikir, mana dia akan hadir, itu tanda orang kasih pada Ta'ala. Dia seronok dengan majlis zikir dan menyertainya. Seperti berhimpun burung kepada tempat tidurnya. Ya. Dan lagi marah mereka akan orang yang membuat maksiat yang diharamkan oleh Ta'ala. Jadi ada kebencian hati daripada maksiat dan mungkar. Lebih lagi maksiat kufur, lebih lagi mencabar ketuhanan Allah Ta'ala, menghina Allah Ta'ala, itu lagi lah. Seperti marah harimau apabila ia berkendak menangkap akan sesuatu. Macam mana kita tengok dia punya bengkeng gimana, begitulah marah sungguh. Bukan marah main-main. Ya. Maka bahawasanya tiadalah ia hirau di dalam perhimpunan orang sedikit atau orang banyak. Ya, dia melahirkan kemarahan, dia tak kira orang, sebab kita dah
melahirkan mahabbah dengan ta'ala, kita tunjuk sikap kita dengan Tuhan. Bukan kita nak layan orang dan tak ada faedah kita cari kasih, pandangan ataupun pengaruh dengan orang, tak ada faedah. Nak cari pujian orang, satu dunia puji kita, Tuhan tak terima seorang tu. Manusia puji tapi Tuhan tak terima dia, dihumban ke neraka Jahannam tu. Tapi kalau dia manusia tak terima dia, Allah Ta'ala terima dia, jannah, syurga tempat dia. Maka cari reda Tuhan, jangan cari reda orang. Orang cari reda orang ni orang bodoh orang panggil. Orang cerdik dia cari reda Allah Ta'ala. Wa ridwanum minallahi akbar. Reda Tuhan tu paling besar. Maka cari reda Tuhan. Di mana reda Tuhan? 3 dalam 3. Diselitkan 3 dalam 3. Ada murka dalam mana? Dalam maksiat, dalam mungkar, dalam kufur. Itu ada murka Allah. Reda Tuhan duduk mana? Dalam ketaatan, keimanan Islam, beramal. Dalam amal tu ada reda Tuhan. Maka beramal sungguh, taat, itu dapat keridaan Tuhan. Dan ketiga, diselitkan wilayah, makam kewalian. Diselitkan di mana? Di luar baju, bukan qalbi. Di qalbi itu ada makamul wilayah, pada makrifat dia sebenar dengan Tuhan. Itu di antara tanda-tanda mahabbah yang sangat penting. Sebab lepas mahabbah yang kuat, baru dia meloncat naik. Tuhan tarik dia ke atas pada makam ma'rifah yang khassah dengan Tuhan. Kemudian alamat yang ke-8, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Inna khaira kullahu bil alam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim ya Rabb. Ya